واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah, kita bersama-sama pada malam ini. Ustaz bersama dengan para pelajar kelas tajwid, kelas asas tajwid sesi hari Isnin dan sesi hari Sabtu. Hari Isnin bersama-sama dengan Ustaz Akmal dan hari Sabtu bersama-sama dengan Ustaz Shuaib. Okay. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu lagi dalam sesi kelas secara online di YouTube Live. Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti kelas pada malam ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum untuk semua yang baru masuk, baru join. Beri sapa sikit di ruangan komen, insyaAllah. Saya doakan semua sihat walafiat insyaAllah, dan malam ini kita akan teruskan pengajian kelas kita seperti biasa. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung
kelas tajuk kita yang minggu lepas dalam tajuk hukum ikhlab. Hukum ikhlab. InsyaAllah hukum nun mati iaitu hukum ikhlab. Minggu lepas kita telah belajar, bukan minggu lepas, sesi lepas lah. Kita telah belajar dan mengetahui berkenaan hukum idgham bi gunnah serta idgham bila gunnah. Harap-harap semua dapat faham dan dapat mencari hukum-hukum dalam Quran dengan baiklah, insya-Allah. Okey. Jadi pada malam ni kita nak teruskan kelas kita, iaitu hukum yang keempat dalam hukum nun mati, iaitu hukum ikhlab. InsyaAllah hukum ikhlab. Okey. Jadi untuk semua yang ada buku tajwid warna hijau tu, boleh buka buku pada muka surat 13 So boleh buka buku pada muka surat 13. Muka surat 13 hukum ikhlab. Okey, muka surat 13 iaitu bawah kepada hukum idgham bila gunnah. Okey, hukum ikhlab. Okey, yang ada buku boleh buka muka surat 13. InsyaAllah sama-sama pada malam ini kita nak belajar satu lagi hukum disebut sebagai hukum ikhlab, insyaAllah. Okey, suara Ustaz clear ke tak? Suara Ustaz clear tak? Kalau clear, komen clear dekat bawah. Komen dekat apa dah tu bahagian komen YouTube tu, boleh komen kat situ, live chat tu, komen apa nama tu clear, insyaAllah. Okey, kalau sound clear, suara Ustaz clear, Ustaz nak mulakan lepas teruslah, insyaAllah. Okey, clear insyaAllah. Clear, alhamdulillah. Baik. Okey, clear, baik, clear, alhamdulillah. Jadi kalau clear, insyaAllah kita akan teruskan kelas kita, insyaAllah, iaitu tajuk dia hukum ikhlab. Okey. Baik, mari kita tengok dekat bahagian bawah tu dia ada huraian tu, dia ada dua perkara yang penting seperti yang Ustaz cerita dalam kelas tajwid. Biasalah, mana-mana kelas pun kalau Ustaz cerita berkenaan hukum tajwid, dia ada dua perkara yang sangat penting untuk kita tahu dan untuk kita ingat berkenaan dengan hukum tajwid. Kerana dua perkara ni adalah dua perkara yang paling asas untuk kita memahami apa sahaja hukum tajwid. Okey, Yang pertama adalah kita kena tahu sebab berlaku hukum tajwid tu. Apa dia? Sebab berlaku. Sebab kalau tak tahu sebab, macam mana kita nak tahu itu berlaku hukum tajwid? Okey, so maknanya kena tahu sebab berlaku. Kenapa dia berlaku? Apa sebab terjadi ini hukum tajwid ni? Apa dia punya tanda menyebabkan dia berlaku? Apa huruf yang menyebabkan dia berlaku? Itu adalah sebab berlaku. Apa dia? Sebab berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita tahu juga adalah cara bacaan. Apa dia? Cara bacaan. Cara bacaan ni penting kenapa? Sebab tajwid ni adalah kita belajar tentang bagaimana kita nak baca, nak bunyikan sesuatu ayat ataupun satu bacaan tu. Nak dengungkan macam mana, nak panjangkan macam mana, itu adalah cara bacaan. Jadi kalau kita hanya tahu sebab berlaku tapi tak tahu cara bacaan pun tak boleh. Okey, pun tak boleh. Dia kena tahu dua-dua, sebab dia berlaku dan yang kedua cara nak membacanya. Okay, sebab berlaku dan cara bacaan. Itu adalah dua perkara yang sangat penting untuk tuan-tuan puan, sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, para pelajar ustaz sekalian yang ikuti kelas pada malam ni, untuk kita tahu semua hukum tajwid dia mesti melibatkan dua perkara tu.
Sebab berlaku, dan yang kedua cara bacaan. Boleh faham InsyaAllah. Okay, mari kita tengok. Jadi dalam hukum iqlab ni pun sama. Dia mesti melibatkan sebab berlaku kemudian cara bacaan. Okay, sebab berlaku dengan cara bacaan. Baik. Mari kita tengok apa sebab berlaku iqlab. Okey, tengok ni yang baris yang kedua bawah ni Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ialah iqlab. Ini sebab berlaku. Ada nun mati ataupun ada huruf yang ada tanwin, selepas dia ada huruf apa? Ada huruf ba. Satu je huruf dia, iaitu huruf ba. Okey, itu sebab berlaku. Ada nun mati ataupun ada huruf yang bertanwin, selepasnya ada huruf ba. Ingat selepasnya ada huruf apa? Huruf ba. Jadi berlakulah iqlab. Okey Baik, itu sebab berlaku. Baik, yang kedua, cara bacaan. Cara bacaannya ialah dengan menukarkan bacaan nun mati atau tanwin tersebut kepada mim. Ini cara bacaan dia. Okey, tadi sebab berlaku. Yang ni cara bacaan. Cara bacaan ialah menukarkan sebutan nun mati ataupun tanwin tersebut menjadi huruf mim. Okey, baik. Kita buat macam ni. Okey. Kita nak tulis sikitlah hukum iqlab. Hukum iqlab. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ustaz selalu bagi tahu tu kan. Kalau hukum tajwid ni kita kena gunakan 3 soalan 3 soalan macam yang lepas lah ustaz cerita kan. Hukum izhar pun ada, hukum iqlab pun ada. So kita akan tengok 3 soalannya tu Okey. Baik, kejap saya buka dulu dia punya tu. Semua dah standby. Dah standby buku nota ataupun tulis situ Sekejap Ustaz share. Baik, itu dia. Ada nampak sebelah Ustaz tu? Okey. Baik, kita nak tengok 3 soalan ni, hukum iqlab Okey. Semua hukum nun mati ke mim mati ke kita boleh gunakan 3 soalan tu ni Okey, yang pertama, apakah itu iqlab? Apakah itu iqlab? Iqlab maksudnya apa? Iqlab apa? Tadi dia kata kat bawah tadi tu menukarkan. Jadi iqlab maksudnya menukarkan. Itu maksudnya maksud iqlab, menukarkan ataupun tukar. Baik. Iqlab maksudnya apa? Tukar, menukarkan. Okey. Kalau dalam bahasa Jawa dia change. Change, tukar Okey, soalan yang kedua. Tadi soalan pertama, apakah itu iqlab? Iqlab maksudnya menukarkan ataupun tukar. Kita nak tukarkan itu. Kita nak tukarkan apa sebenarnya? Tukarkan apa? So jawapannya, tukarkan sebutan nun mati ataupun tanwin. Tanwin pula. Tanwin. Okey. So kita nak tukarkan sebutan nun mati ataupun tanwin. Baik, boleh faham? Dapat Okay, soalan yang ketiga. Bagaimana nak tukarkan? Bagaimana nak apa? Nak tukarkan nun mati ataupun tanwin. Soalan seterusnya, bagaimana nak tukarkan nun mati ataupun tanwin? Okay, jawapannya apa? Tukarkan nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim. Tukarkan sebutan nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim. Begitu.
Jadi itu dia punya cara bacaannya. Okay, itu dia punya cara bacaan. Baik. Okey, boleh apakah itu iqra'? Iqra' maksudnya tukar ataupun menukarkan. Soalan kedua, apakah yang kita nak tukarkan tu? Sebutan nun mati ataupun tanwin. Dan yang ketiga, bagaimana nak tukarkan nun mati atau tanwin? Tukarkan nun mati, sebutan nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim. Okey. Boleh? Dah salin? Itu dia punya kaedah dia. Okey, baik. Kita tengok balik pada buku kita. Okey. Tengok balik pada buku kita. Baik. Buku kita cuba tengok. Tengok cara bacaan dia. Okey, buku iqlab. Contoh iqlab. Min ba'di. Min ba'di. Okey, cuba tengok, so ada nun mati bertemu dengan ba kan. Lepas tu okey, lepas tu ada mim kecil kat atas. Nanti saya akan explain kenapa ada mim kecil kat atas. Okey. Baik, cara bacaannya begini. Asal bunyi dia min ba'di. Asal bunyi dia apa? Min ba'di. Mim nun min. Asal bunyi dia min. Sebab ada nun. Min ada tanwin, ada nun mati. Min ba'di. Itu asal bunyi dia. Min ba'di. Tetapi bila berlaku iqlab, tadi saya kata apa tadi? Tukarkan sebutan nun kepada mim. Jadi asal dia min ba'di ditukar kepada mim ba'di. Mim ba'di. So kita rapatkan mulut kita. Mim ba'di. Daripada huruf nun tadi min kepada mim. Mim begitu. So kena tukarkan sebab nama iqlab tu tukar. Ataupun berubah pun boleh juga berubah. Iqlab ni qalb. Dia bukan asal, dia boleh daripada kalimah qalb. Qalb maksudnya hati. Qalbun. Qalbi kan hati. So hati ni kan sifat dia berubah-ubah. Betul tak? Sifat dia berubah-ubah kan. Kerja hari ni suka ni, kerja esok tak suka. Pada minggu depan suka balik kan. Tu hati kita berubah. Sebab tu kita ada doa yang Rasulullah ajar apa? Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kan tu doa tu kan. Ya wahai Tuhan kami, wahai Tuhan yang mengubah, yang membolak-balikkan hati manusia kan. Tsabbit qulubana ala, kekalkanlah, tetapkanlah hati kami dalam dengan agama kamu kan, agamamu ya Allah. Okey. Qalb maksudnya ubah, berubah, bertukar. Jadi apa yang kalau dalam konteks tajwid ni berubah apa? Berubah sebutannya daripada huruf nun kepada huruf mim. Asal bunyi dia min ba'di, tetapi ditukarkan kepada mim jadi mim ba'di. Mim ba'di okey. Boleh dapat? Okey, tengok contoh yang kedua. Asal okey, ini asal bunyi dia sami'un basir. Sami'un basir. On. Bunyi nun kan. Bunyi tanwin. Sami'un. Jadi kaedah iqlab dia apa? Kita tukarkan sebutan tanwin tadi tu kepada huruf mim. Jadi asal bunyi sami'un ditukar kepada sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir begitu. Boleh Sami'un basir. Okey, baik. Boleh? Itu kaedah bacaannya. Tukarkan sebutan nun mati kepada mim. Ataupun tanwin kepada mim. Baik, Ustaz. Kenapa ada mim kecil dekat atas nun, ada mim kecil dekat atas tanwin, Ustaz? Okey, kenapa? Kerana
Kan tadi kan cara bacaannya apa? Tukarkan sebutan nun kepada mim. Tukarkan sebutan nun kepada mim. Jadi tukarkan sebutan nun kepada mim. Tukarkan sebutan nun kepada mim. Jadi itulah ada mim kecil kat atas tu. Ada mim kecil dekat atas nun dan mim kecil dekat atas tanwin. Kenapa? Sebab kita tukarkan sebutan nun kepada mim. Jadi tanda mim apa? Tanda mim tu maknanya bacaannya mim. Bacaannya bukan nun ataupun tanwin, tapi ditukarkan kepada huruf mim. Baik, boleh Okey, punya kaedah dia. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Okey. Baik, pada ayat ni dekat mana hukum iklab? Ada pada mim ba'di. Mim ba'di mautikum. Mim ba'di mautikum. Okey. So ada nun mati bertemu dengan ba. Nampak ada mim kecil. So iklab ni senang dia kita nak cari dia. Dekat dalam Quran dia ada mim kecil dekat atas nun ataupun dekat tanwin. Boleh? Boleh faham? Okey. Okey ke teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Masih follow lagi? Kalau masih follow, komen follow. I follow Ustaz. Kalau masih follow lagi lah. Kalau tak follow, tak tahu tak macam mana nak komen, tak boleh kan? Okey. Baik. Unfollow Ustaz. Maknanya follow lagi lah. Kalau tak follow dah, tak boleh komen dah. Okey. Faham Faham, komen faham kat bawah tu. Okey. Baik, okey Baik, cantik, alhamdulillah. Follow. Baik, seterusnya okey, ada beberapa perkara penting yang nak cara bacaan iklab ini. Cara bacaan dia ada dua. Cara bacaan iklab ada dua. Baik, apa dua tu Ustaz? Okey, dah. Okey, ada dua cara bacaan iklab. Okey. Gangguan sikit, tak ada masalah. Okey, saya nak cerita tadi apa dia? Ada dua cara bacaan iklab, iaitu rapatkan bibir dan yang kedua, yang pertama rapatkan bibir dan yang kedua renggangkan bibir. Rapatkan bibir. Okey, macam mana? Macam ni Bila kita baca min ba'di tadi, contohnya min ba'di, so ada dua cara bacaan. Yang pertama, tuan-tuan puan boleh rapatkan bibir. Min ba'di, rapatkan bibir. Mim ba'di. Berserta dengung lah, so kena dengung sekali. Mim ba'di, begitu. Okey, itu rapatkan bibir. Cara yang kedua, tuan-tuan puan boleh renggangkan bibir pun boleh juga. Iaitu tak perlu rapatkan bibir.
min ba'di, min ba'di, min ba'di, begitu. Okey, boleh. So, tuan-tuan perempuan boleh pilih, rapatkan bibir pun boleh, renggangkan bibir pun boleh. Kalau rapatkan mim ba'di, kalau renggangkan mim ba'di, dia akan ada berbeza bunyi dia. Rapatkan bibir dengan renggangkan bibir. Baik, Ustaz. Antara dua bacaan ni mana yang lagi afdal, mana yang lagi bagus? Yang lagi bagus adalah yang nombor 2, iaitu kita renggangkan bibir. Kita renggangkan bibir. Renggangkan bibir. Min ba'di sami'un basir, sami'un basir, min ba'di, begitu. Itu renggangkan bibir. Itu afdal. Tapi kalau nak selamat, tuan-tuan perempuan hanya rapatkan bibir saja, rapatkan bibir. Mim ba'di pun boleh juga. Dua-dua itu dia ada dia punya orang kata dalil dia, ataupun ulama-ulama dia beritahu dua-dua bacaan ni boleh kita baca ataupun kita gunakan. Okey, terpulang mana satu. Kalau nak selamat, nak mudah, rapatkan bibir. Tapi nak afdal, mendapat fadilat ataupun afdal bacaan ikhlab tu, tuan perempuan renggangkan bibir, renggangkan bibir, tak perlu rapatkan. Itu dia punya kaedah bacaan dia. Okey, boleh faham okey. Jadi kalau kita pergi balik kepada tadi tu, tengok contoh kan, mim ba'di, kalau kita rapatkan bibir, mim ba'di, mim ba'di. Kalau renggangkan, mim ba'di, mim ba'di, begitu. Okey, yang kedua, sami'un. Kalau kita rapatkan, sami'un basir, sami'un basir. Kalau kita renggangkan, sami'un basir, sami'un basir. Begitu. So, jadi bezalah antara dua bacaan tu. Kita renggangkan dan kita rapatkan bibir kita, kan. Dia ada perbezaan. Dia ada perbezaan. Okey, boleh dia ada perbezaan. Okey. Okey, boleh boleh, insya-Allah. Itu dia punya kaedah. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanyakan di bahagian komen. Tu saya akan jawablah, insya-Allah. Okey. Baik. Ada? Okey, kalau tak ada, okey. Kalau tak ada soalan, kita nak buat aktiviti seperti biasa. Seperti biasa, setiap kali kelas kita akan ada aktiviti lah. Aktiviti mencari hukum tajwid di dalam surah-surah pendek. Jadi Ustaz nak bagi kepada tuan-tuan perempuan untuk kali ini, iaitu kita apa nama tu, kita buat ataupun kita buka surah Al-Humazah. Surah apa? Surah Al-Humazah. Okay. Muka surat 601. Surah Al-Humazah. Baik. Surah Al-Humazah. Tuan-tuan, sila buka surah Al-Humazah. Okey, ini aktiviti ni selepas daripada kelas kita ni lah. Selepas daripada kelas kita ni, tuan-tuan boleh buka surah Al-Humazah. Okey, buka muka surat 601 nanti tuan-tuan apa nama tu, boleh buka Al-Quran lepas pada sesi live ni. Tuan-tuan buka surah Al-Humazah.
And then cuba cari dalam surah Al-Humazah tu ada berapa banyak contoh hukum iklab. Okey, contoh hukum iklab. Hukum iklab. Surah Al-Humazah ayat 1 sehingga ayat 9. So ada 9 ayat, ayat 1 sehingga ayat 9. Tuan-tuan boleh cari, cuba cari, and then seperti biasa nanti usahakan update dalam grup, dia punya jawapan dia. Tuan-tuan pun sahabat-sahabat sekalian yang ikut kelas ni, kelas Isnin dan Sabtu, boleh juga share jawapan dia dalam grup, berapa dia jumpa. InsyaAllah nanti Ustaz akan tunjukkan dia punya jawapan dia dan tempat-tempat yang berlaku hukum iklab dalam Al-Quran. Kalau ingat Ustaz punya Ustaz cakap tadi surah hukum iklab ni, apa dia punya tanda dia? Dia ada tanda dia. Apa tanda, huruf apa kat situ? Jadi kita boleh senang nak carilah sebenarnya. Mudah aja hukum iklab. Okey, boleh? Boleh ke insya-Allah? Okey, alhamdulillah. Jangan lupa surah Al-Humazah muka surat 601 untuk cari hukum iklab. Okey, insya-Allah. Ustaz cakap terima kasihlah kepada semua yang buat aktiviti dan mencari hukum tajwid tu dekat dalam Al-Quran. Sebagai orang kata latihan kita lah insya-Allah. Walaupun secara online, tapi saya ucapkan tahniah kerana turut buat aktiviti. Okey, insya-Allah. Bersungguh-sungguh insya-Allah, bagus. Semoga Allah memberkati tuan-puan semua. Okey. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita berhenti dulu di situ untuk kelas kita pada malam ini. Ringkas je sebab hukum iklab ni ada satu huruf dia. Ada satu huruf saja. Jadi kita akan sambung semula insya-Allah pada sesi yang seterusnya. Pada sesi yang seterusnya, iaitu pada minggu hadapan insya-Allah. Minggu hadapan kita sambung hukum ikhfa pula. Hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki iaitu hukum yang kelima dalam hukum nun mati insya-Allah. Tapi jangan lupa tolong share berapa banyak hukum iklab yang tuan-tuan perempuan, yang ibu-ibu, ayah-ayah, para pelajar sekalian yang jumpa dekat dalam surah Al-Humazah. Boleh? Boleh ke insya-Allah? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita tangguh, kita berhenti dulu kelas kita pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam hari dan waktu yang sama insya-Allah. Jangan lupa bersama-sama dengan Ustaz sepanjang PKPB ini untuk kita memenuhkan ataupun mengisi masa ruang malam kita untuk belajar Al-Quran insya-Allah. Sekurang-kurangnya kita dapat ilmu walaupun tidak secara hadir ke kelas, tetapi secara online pun insya-Allah dekat situ ada keberkatan dan Allah bagi kepada kita kemudahan untuk kita belajar Al-Quran insya-Allah. Okey. Baik, jadi itu saja insya-Allah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu sama setiap Isnin dan Selasa. Jangan lupa Isnin dan Selasa jam 8.45 malam insya-Allah. Okey Baik, sebelum kita habis kita tutup bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah jumpa lagi. Selamat malam. Okey, assalamualaikum.